Tuan-tuan, kebahagiaan tak boleh dibeli, tapi boleh dicari. Tuan-tuan, kebahagiaan tidak terletak pada nilai ringgit, tetapi dia perlukan usaha untuk cari, untuk dapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu boleh diperolehi bila anda bangun sepertiga malam. Bila anda bangun tengah-tengah malam, anda bangun di awal pagi. Di situlah anda akan dapat kebahagiaan. Buat tuan-tuan, buat. Subhanallah. Kebahagiaan hanya boleh diperolehi bila anda bangun tengah malam sujud pada Allah. Dan dia adalah sesuatu yang anda tak akan dapat pada mana-mana kawan. Malah ustaz pun tak mampu bagi. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Tuan-tuan, kita sedang berada di situasi yang sangat-sangat bahaya. Saya percaya, dan saya tak minta anda percaya. Kalau ini berlaku secara berterusan, kita memang benar-benar akan hadapi masalah besar. Kita sedang menuju ke satu ruang yang sangat-sangat sukar ni. Negara kita, ini pendapat saya tak minta anda setuju. Kita sedang bergerak ke satu lembah yang penuh dengan kesakitan. Kita dah sakit, kita akan pergi satu fasa yang lebih dahsyat. Kalau tak benar-benar tak betul-betul ni tuan-tuan, negara kita benar-benar akan berhadapan dengan masalah keuangan yang sangat ketat. Kalau kita nak kata negara kita nanti akan menjadi sebahagian daripada negara miskin, ia tidak mustahil dengan apa yang sedang berlaku. Ini bukan mustahil. Penanda aras dia bukan perasaan kamu. Penanda aras kepada kenyataan saya ini bukan bergantung kepada parti mana kamu duduk. Taklah, tak. Bergantung kepada indeks ekonomi, KDNK negara, bergantung pada laporan bursa saham, bergantung kepada laporan-laporan saham peringkat antarabangsa. Dan kita sedar, kita sedang berada di peringkat yang paling bawah yang belum pernah kita capai dan gapai. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. So, bekal kita sekarang, persiapan kita sekarang adalah kembali kepada Allah. Itu tanggungjawab kita secara pribadi. Tak kisahlah, kan? Kita tak perlu bergaduh lah, kan? Kita ketepikan soal kerajaan. Sekarang kita pandang pada sudut kita. Peranan kita sebagai seorang umat Islam ialah kembali ke sejadah. Kembali kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Tolonglah, walaupun kamu tak terkesan, ada makan, masih ada minum, masih ada makan, tetapi tolonglah, ia tidak akan bertahan. Percayalah, kalau ini berlaku secara berterusan, kan, kita nak keluar. Akhirnya bila kerajaan dah tertekan, dia tak mampu nak kawal, dia benarkan kita keluar. Penyakit ini tidak berakhir. Penyakit ini masih ada. Kita dah boleh keluar tapi penyakit masih ada. Maka konflik yang jauh lebih besar akan melandai negara kita. Di saat hospital sudah mula jam, hospital sudah mula terkesan dengan COVID ini yang berterusan. Subhanallah, satu tugas kitalah, we all are frontliner now. Kita adalah barisan paling hadapan sekarang. Walaupun kita hanya duduk kat rumah, suri rumah tangga sepenuh masa. Kita hanya adalah seorang anak yang berusia 20 tahun. We all are frontliner sekarang. Kena ingat benda tu. Saya ingatkan semua. Kita semua adalah barisan paling depan untuk mempertahankan negara kita dengan kembali ketika sejadah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat yang frontliner tu polis, frontliner tu jururawat, frontliner tu doktor, attendant, pemandu ambulan. Frontliner, we all are frontliner now. Kita semua adalah barisan paling depan. Jadi semua orang bertanggungjawab sekarang. Walaupun kamu tidak bekerja di hospital, tolonglah jalankan kerja anda di rumah. Kamu tak rawat orang sakit, tolong rawat negara yang sedang sakit. Dengan angkat tangan, doa jangan putus. Tolong buat solat hajat berjemaah. Walaupun tak ada kempen daripada negara, kamu buat sendiri. Saya gunakan platform saya yang singkat dan ringkas ini, platform FB saya ini, untuk mengajak anda semua, wahai sahabat-sahabat, kembali ketika sejadah, buat solat hajat berjemaah, buat solat hajat secara peribadi, minta bantuan Allah, tolong minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih sayang Allah supaya negara kita keluar daripada COVID-19 ini.
Kerana bila ini berlaku secara berterusan, kita tak akan mampu bertahan. Kalau ini berlaku secara berterusan, kita tidak akan hidup seperti sebelum ini. Kan? Kesusahan akan makin bertambah. Darjah kesusahan akan makin bertambah. Subhanallah. Sebab itu, ingat pesan saya, kita lah barisan paling depan sekarang. Minta jasa baik semua orang untuk ambil berat ni. Daripada kita bergaduh, bersengketa tentang kerajaan apa, saya malas nak fikir. Kan? Baik kita fikir tentang peranan kita untuk bantu negara ini. Peranan kita untuk memastikan COVID-19 ini berakhir. Peranan kita untuk bantu rakan-rakan front lainnya yang lain. Kalau kita semua kembali ketika sejadah, kembali kepada Allah, perbanyak, perhebat, perkasakan Al-Quran kita, zikir kita, insya-Allah kita akan menang. InsyaAllah kita akan menang. Ada seorang sahabat, dia tak setuju bendera putih dinaikkan kerana dia dikata mengaibkan. Kita kata, kalau tak ada bendera putih, kamu tak tahu orang tu tengah susah. Silap-silap tahu-tahu dah keras kat rumah. Dia kata tak boleh, aib orang. Kan? Ada banyak jalan lagi. Last sekali saya tanya, baiklah kalau begitu. Sudah berapa banyak orang kau dah tolong tanpa bendera putih? Tak. Satu rumah pun tak pernah pergi. Satu bantuan pun tak pernah bagi, tak pernah buat. Bank online pun tak pernah masukkan duit pada mana-mana orang susah. Walaupun pernah baca kat dalam Facebook. Bila baca dalam Facebook, kata ni mungkin tak kot. Ini mungkin komplot kot. Mungkin dah banyak orang tolong. Kalau aku tolongkan, buat apa? Kita ada banyak pendekatan negatif. Dan akhirnya kita tak tolong seorang pun. Kita banyak bangkang je. Banyak je bangkang. Satu tolong pun tak. Satu pertolongan pun tak dikeluarkan. Satu pertolongan pun tak sampai ke orang. Nampak tak? Asyik tak boleh. Akhirnya dia memang tak boleh bantu orang. Nampak tak? Subhanallah. Ketepikan apa-apa sentimen, tolonglah satu sama lain. Ketepikan apa-apa sentimen, kan, yang mana kita percaya 100%. Dan kehidupan kita beginilah, siapa pun tak ada ke atas. Selagi tak kembali pada Islam, selagi tak kembali pada sejadah, kita kena buat sekarang. Kita kena buat bersama, tuan-tuan. Ini tugas kita. COVID datang tak datang, kita kena ada. Kita kena berdiri kat atas tikas sejadah, kan? Sama ada COVID ada atau tidak, kita kena baca Quran, betul kan? Sama ada COVID ada ke tak ada, kita kena buat zikir. Sama ada COVID tak ada ke tak ada, kita kena buat amal. Maka tingkatkan amal kita sekarang. Mantapkan amalan kita sekarang. Perkasakan amalan kita sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunia ni, tuan-tuan, kan, sedang Allah uji. Dan hadapi ujian itu dengan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bila kita lihat, kita baca kisah orang di Facebook, di Instagram, di mana-mana kita baca kisah orang duduk bawah jambatan, ada orang bunuh diri, ada orang tak ada duit nak makan, terpaksa geladah tong-tong sampah. Ia sebenarnya adalah sesuatu yang Allah sedang sampai kepada kita. Betapa kita yang kurang makan, kurang barang yang kita ada kat rumah, bersyukurlah sebab ada orang terpaksa buka tong sampah. Bersyukurlah kerana ada orang terpaksa tinggal di bawah jambatan. Ada orang terpaksa tinggal dalam kereta sebab tak mampu bayar sewa rumah. Bersyukurlah kamu ada tempat tinggal. Bersyukurlah kamu masih ada keluarga di kiri kanan. Di saat ada orang telah kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan mak, kehilangan ayah, kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19. Kamu masih ada banyak perkara untuk disyukuri. Kamu masih banyak perkara untuk disyukuri. Subhanallah. Nampak tak? Bersyukurlah kita masih ada sesuatu untuk kita syukur. Bersyukurlah kita masih hidup untuk mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah. Jangan kita hilang satu perkara, kita rasa kita dah tak ada apa-apa. Terlalu banyak yang Allah bagi, jangan sampai kita tak nampak. Yang kita nampak, yang hilang tu. Subhanallah. Nampak tak? Suatu kembali kepada tikas sejadah. Kembali berdiri di hadapan Allah dan sujudlah pada Allah. Sujudlah pada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, kebahagiaan tak boleh dibeli, tapi boleh dicari. Tuan-tuan, kebahagiaan tidak terletak pada nilai ringgit, tetapi dia perlukan usaha untuk cari, untuk dapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu boleh diperolehi bila anda bangun sepertiga malam. Bila anda bangun tengah-tengah malam, anda bangun di awal pagi. Di situlah anda akan dapat kebahagiaan. Buat, tuan-tuan. Buat. Subhanallah. Kebahagiaan hanya boleh diperolehi bila anda bangun tengah malam sujud pada Allah. Dan dia adalah sesuatu yang anda tak akan dapat pada mana-mana kawan. Malah ustaz pun tak mampu bagi. Faham ke faham? Ustaz pun kadang-kadang tak bahagia. Maka dia sujud pada Allah di sepertiga malam, pukul 3:30, pukul 4. InsyaAllah dia akan dapat bahagia. Dalam susah, perasaan bahagia boleh Allah jentik ke dalam hati kita. Itu mahal, tuan-tuan.
Berapa ramai orang kaya tapi tak dapat rasa bahagia. Berapa ramai keretanya besar tapi tak dapat rasa bahagia. Subhanallah. Tuan-tuan faham tak? Berapa ramai orang berjaya dalam hidup tapi tak dapat kebahagiaan tuan-tuan. Kan? Ada seorang lelaki ni dia minta. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.